كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين وإلى روح الشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري ثم إلى روح الشيخ محمد بن عمر نووي البنتاني وإلى روح الشيخ صالح بن موسى القدحي وإلى أرواح مشايخي وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan anna qarnahu sallallahu alaihi wasallam afdalul quruni summal qarnal ladzi ba'dahu Kata musannaf rahimahullah ta'ala wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan adalah setengah daripada barang tu min tu khabar muqaddam lah, takluk mahzub jadi khabar muqaddam. Tu anna qarnahu ta'wil masdar jadi mubtada muakhar. Jadi wakainun mimma, dan adalah tu dah, adalah setengah daripada barang, daripada pekerjaan ataupun benda al-amri. Ma tu al-amri alladhi, setengah daripada pekerjaan yang yajibu, yang wajiblah, jadi alal mukallafi, jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqaduhu, wajib oleh berpegang akannya, akan barang yang wajib oleh berpegang, oleh i'tiqad, oleh pegang teguh akan dia, akan ma. Idafah i'tiqad kepada hu, idafah masdar kepada maf'ul lah. Fa'il bagi i'tiqadnya mukallaf. Wajib oleh i'tiqad mukallaf akannya, akan ma. I'tiqad ni kena lalu kau mengaji. Maka sini kira-kira mari nak dua-dua lah. Nak dua-dua. Yajibu i'tiqadu, yani yajibu ta'allumuhu apa tu wa'tiqaduhu. Dia kena kata, ataupun yajibu ma'rifatuhu wa'tiqaduhu. Nak dua. Nak dua situ. Tu wajib kena tahu, dan juga kena i'tiqad akan dia, akan barang tu.
Setengah daripada barang yang wajib kena i'tikad ni gapo? Kau dulu. Yajibu i'tiqaduhu i'tiqaduma. Aidan juga. Yajibu tu aidan. Wajib i'tikad juga. Apa aidan? Jadi kama yajibu i'tiqadu ma sabaqa. Wak gitu sebenarnya. Kama yajibu i'tiqadu ma sabaqa. Seperti wajib oleh i'tikad akan barang yang telah terdahulu ia barang hak lepas maridah. Mana barang hak lepas maridah? Daripada sifat-sifat Allah Ta'ala lah. Daripada sifat Allah, min sifatillah wa sifatir rasul ila akhiri itu. Tu aidan. Jadi wajib kena i'tikad juga. Lagu mana? Ni, anna qarnahu, bahawa korun bagi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Korun Nabi kita ni, korun Nabi. Apa makna korun? Tengok dalam bawah tu, dia bawa dah dulu tu. Ya ada siap dah bawah. Wal qarnu di bawah tu kita nak lakah gi dulu, ambil takrif korung dulu. Korung ni apa makna? Tulis bawah tu ya ada dah. Wal qarnu ahlu zamanin wahidin mutaqaribin. Kata dia, ishtaraku fi amrin minal umuril maqsudati kas-sahabati fa innahum ishtaraku fi suhbati wa hakaza man ba'dahum. Dia kata dah, summa inna rutbatat tabi'ina tali rutbatas sahabati. Tu dia. Tak apalah, kita kenal dulu korun ni gapo. Wal qarnu, tengok baca hak tu dulu. Jadi wa makna al-qarni, bermula makna korun ni. Korung ni gapo? Ni kita korung 15, kita korung 14, kita korung 13. Email tu duduk le korung tu. Apa makna korun? Korun tu ialah ahlu zamanin. Kena ke orang. Korun ni khilaf ulama, ni satu takrif. Tu ada setengah ulama kata korun tu kena ke masa tu dah. Di sini kena kepada ahli dalam masa tu. Korun tu ialah ahlu zamanin, ialah ahli bagi satu masa. Ahli yang ada pada satu masa. Masa mana? Masa yang wahidin, masa yang tula, masa yang sama, masa yang satu. Masa tula, ahli yang ada pada masa yang sama, pada masa tula. Masa tula pun mutaqaribin, sifat pada zaman. Masa yang mutaqaribin, yang berhampir-hampiran, berdekat-dekatan, masa dekat. Tu setahun 2 tahun baik. Duk le cuang tu. Tu orang panggil korung tula. Ahli masa tula yang berdekatan, yang berhampir-hampiran masa tu. Lepas tu ahli tu ishtaraku, sifat kepada ahlu. Ahlu zaman mana? Ishtaraku fi amrin minal umur. Ahli masa yang berkongsilah mereka itu ahlu zaman. Mereka berkongsi itu fi amrin, pada satu pekerjaan. Mereka bersekutu, berkongsi pada satu benda, satu pekerjaan. Pekerjaan tu minal umur, yang adalah ia kainin minal umur, yang adalah ia pekerjaan itu daripada beberapa pekerjaan al-maqsudati, pekerjaan-pekerjaan yang diqasad akan pekerjaan. Pekerjaan yang tertentu lah maknanya. Pekerjaan yang ditentukan dia, yang tertentu. Maksudah. Tu orang panggil. Tu. Lepas tu yang misal tengok, yang kata kas-sahabati, seperti sahabat. Misalnya serupa dengan sahabat lah. Kok mana tafrek pada misal. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu as-sahabah, para sahabat radhiyallahu anhum ni. Sahabat ni kena ke satu korong tu.
Kerana mereka tu ahli masa yang berdekat teh. Duk lecur tu lah belaka. Tak lebih daripada 100 tahun. Fa innahum ishtaraku fis suhbati. Maka sesungguhnya mereka itu as-sahabah. Berkongsi mereka itu as-sahabah. Berkongsi fis suhbati, pada bersahabat akan Nabi. Fis suhbah, pada bersaing, bersahabatkan Nabi. Fis suhbati ay suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkongsi Abu Bakar dengan Umar tu, berkongsi dua tu pada bersahabatkan Nabi, dan Ali, Uthman dan lain-lain lagi. Maka demo tu orang panggil korong tu, korong Nabi, kena ke ahli masa. Tu ahli masa. Ni bina atas pendapat ulama yang berkata korong tu ialah ahli bagi masa tu, korong. Sebab kita lah ni tu korong apa dah kita ni. Kita ni masuk dari ahli masa ni, masa ni dah. Tu maksud korong kita ni. Wa hakaza, yani wa kas-sahabati, yani wa man ba'dahum kainun hakaza, hakaza khabar muqaddam, man ba'dahum tadab akhar. Wa man ba'dahum, dan bermula mereka yang datang kemudian daripada mereka itu as-sahabah, mereka yang jaa ba'dahum ataupun nasya'a ba'dikalah, mereka yang jaa datang ia kemudian daripada sahabat, puak hok mari lepas sahabat pun kainun hakaza, adalah ia mereka lepas tu pun seperti tu juga. Hakaza aikas sahabati, supaya sahabat tu juga, supaya sahabat juga, supaya pada pihak mana. Hakaza tu ai fi ishtirakihim, fi ishtirakihim fi fil ittiba', tu fil ittiba', fi mutaba'ah as-sahabah. Awak gitu sini. Wa hakaza aikas sahabati fi ishtirakihim, tu dia. Fi ishtirakihim fi suhbah, tak apa dah, fi suhbah, fi suhbati, suhbatil sahabah. Puak sahabat ni suhbatin Nabi, adapun tabi'in suhbatis sahabah, tabi'in suhbatis tabi'in. Gitu. Summa inna rutbatat tabi'ina tali rutbatas sahabati. Kemudian orang panggil atop li tertib, li zikri saja. Kemudian inna rutbatat tabi'in, sesungguhnya peringkat dan martabat bagi segala tabi'in itu. Martabat puak tabi'in ni, kalau kira kelah dia ni khabar tali, mengiring ia rutbatat tabi'in, mengikuti rutbatas sahabati, mengiringi akan martabat dan kelah bagi sahabat. Sahabat tu nombor 1 lah kalau kira ya. Tabi'in tu nombor 2. Tu kalau kira kelah. Habis itu, kalau gitu atas tu kita takdir lagu mana? An-naqarnahu, takdir wi asmaka dengan makna dia kita kata ini. An-naqarnahu, yani anna ahlaz zamani, anna ahlaz zamani, huda merajak ke Nabi. Yani anna ahlaz zamani alladhi bu'isan nabiyyu fihi, fihim tak apa, ahlaz zamani alladhi bu'itha an-nabiyyu fihim, bahwasanya ahli masa mana? Alladzina, mulai alladzina, ahlaz zamani alladzina bu'isan nabiyyu fihim, bahwasanya ahli masa yang alladzina tu sifat pada ahla tu, bahwasanya ahli masa yang dibangkit akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkit pada mereka itu ahli tu, mereka allazina tu. Dia kata kena iktikad juga kita ramai-ramai ni, kata puak ahli masa yang dibangkit Nabi pada puak tu. Tu kata kena ke puak sahabat tu lah. Moga Nabi tu bangkit oleh kalangan puak dia. Kita lah ni Nabi mati dah, lepas tabi'in pun Nabi mati dah.
Waktu Nabi tu ada sekali. Tu. Maka ahli masa tu khabar. Afdalul quruni. Tu khabar. Tu. Ahli masa tu afdal ialah terlebih baik ia qarnahu. Terlebih baik ia qarun Nabi. Lebih baiklah qarun Nabi tu, lebih baik nisbah kepada ilmu dan aman. Nisbah kepada ilmu dan aman. Dan juga orang panggil i'tiqad, pegangan apa semua kalau kira. Ilmu pun lebih dama tu, amalan pun lebih dama tu. Kelebihan afdalu ai ilman wa amalan. Tu lebih afdal di segi ilmu, di segi amal. Kalau kita kira lebih pahala mereka tinggi. Nabi dia ada. Ada gapo rojak Nabi, ada gapo rojak Nabi dengar daripada Nabi sendiri. Tu. Lebih baik dia. Tu lebih baik dia. Tu dia. Tu. Habis itu, bahwasanya qarun di afdalul qurun, ialah terlebih afdal dari segala qarun. Afdalun dari segala idafah bi makna min ke? Bahwasanya qarun Nabi sallallahu alaihi wasallam tu afdalul quruni, seafdal ialah yang terlebih baik ia qarun Nabi terlebih baik dari segala qarun-qarun. Qarun mana-mana pun nak bertanding dengan qarun Nabi tak boleh. Qarun di sini qarun maksud mana? Qarun yang dulu dan kemudian. Tu dalam yang ada siat. Kita takdir luar apa tak apa. Afdalul quruni ay quruni an mutaakhirati wan qurunil mutaqaddimati wan mutaakhirati. Awak kita. Afdalul quruni ay al quruni an mutaqaddimati wan mutaakhirati. Seafdal-afdal daripada segala korong. Korong hok baik sekali. Daripada segala korun. Segala korun mana? Segala korun an mutaqaddimati. Segala korun yang terlebih dahulu. Ia korun tu terlebih dahulu di atas korun Nabi. Mutaqaddimati alaihi, salah kata kita. Wan mutaakhirati, dan segala korun-korun yang terkemudian ia korun tu, yani anhu, terkemudian daripada korun Nabi. Gini, korun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pada korun Nabi, belum pada Nabi bangkit, korun Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi mana pun, korun Nabi lebih baik pada korun dia mana. Lebih baik pada korun puak-puak ni. Dan lebih baik daripada korun sahabat, korun tabi'in sampai kiamat. Sebut kata korun Nabi, kira atas kira bawah, lebih baik belakang. Korun dulu pada tu pun korun Nabi lebih baik. Korun lepas pada tu korun Nabi lebih baik. Kerana Nabi tu seabdal makhluk, maka dia duduk di korun mana, korun tu lebih baik sekali. Tu dia. Masya-Allah dah. Tu dah. Afdalul qurun. Lebih baik, panggil terlebih baik daripada segala kurun-kurun yang lain. Tu habis itu. Tak apa tu dalam dia katakan, dia kata ay yajibu ay ya'taqidah. Wajiblah ay 'alal mukallafi, wajib di atas tiap-tiap mukallaf, wajib ay ya'taqida, oleh bahawa beriktikad ia, berpegang ia al mukallafu, berpegang kemar dalam hati. Pegang lagu mana? Anna ashabahu, i'tikad akan bahawa segala sahabat-sahabatnya, sahabat bagi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya segala sahabat Nabi itu, tengok dia kecek lagu tu, anna ashabahu, bahwasanya segala sahabat tu ialah afdalul quruni, afdalu ahli zamani. Salah kata kita, tu dia, afdal daripada segala qurun. Qurun mana? Al-mutaakhirati, segala qurun yang terkemudian ia qurun. Mutaakhirati ay an qarnihi, tertakhir daripada qurun Nabi. Wan mutaqaddimati, atau pada al-mutaakhirah,
dan segala korun yang terdahulu ia korun. Jadi mutaqaddimati ala qarnihi. Itu dia. Korun yang terdahulu di atas korun Nabi pun al-afdal korun Nabi situlah. Afdal korun Nabi situlah. Ma'adal anbiya war rusula lah. Ini istisna pada kata ashabah. Kalau istisna pada ashabahu. Sahabat Nabi itu afdal korun. Ma'adal anbiya, lain daripada segala nabi-nabi. Yang lain daripada segala nabi-nabi. Seolah kata istisna tu kalau tak ada afdalul koruni, istisna pada koruni. Korunin mutaqaddimati ni. Istisna pada al-mutaqaddimah. Istisna pada al-mutaqaddimah. Ma'ada tu istisna pada al-mutaqaddimah. Jadi sahabat ni afdal daripada korun hak lepas pada tu, iaitu korun tabi'in sampai kiamat. Dan afdal daripada segala korun yang dulu pada tu. Lebih daripada afdal daripada ahli masa yang dulu pada tu. Tapi ahli masa dulu mana? Ma'adal anbiya, yang lain daripada nabi-nabi, war rusulah, dan rasul-rasul. Tak masuk pun Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Idris lah. Tu dah. Kalau kira sungguh Nabi Musa pun masuk le korun dulu juga. Nabi Isa masuk juga. Tak masuk pok tu baik. Hak tu afdal pada sahabat semata dah mana ni? Tu. Ma'adal anbiya war rusulah, yang kena tabrak lagu ning ni. Ma'adal anbiya war rusulah ay fa innahu afdalu minas sahabati. Gitu lah. Tu. Habis itu yang gitu dah, wa qarnuhu khairul quruni fastami' fatabi'un liman tabi' wa khairuhum man waliyan khilafa wa amruhu fi fadlikan khilafa. Qarnu hak ni bukan kelebihan orang tu kena ke Nabi. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anis shiqaqi wal anbiya yalunahu fil fadli wa ba'dahum malaikah zul fadli. Puak Nabi yang lain tu turut punggung Nabi Muhammad. Tu kelebihan. Berarti sahabat tu dia kena kurang pada tu dah. Tu habis itu. Sahabat dengan malaikat lebih malaikat. Tu kalau kia martabat nisbah kepada kelebihannya. Ma'adal anbiya war rusula liqauli sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, innallaha ikhtara ashabi 'alal alamina siwan nabiyyina wal mursalina. Dia kata, sesungguhnya Allah Taala ikhtara, telah memilih ia Allah Taala pilih siapa? Ashabi, pilih akan segala sahabat-sahabat bagi saya ni. Allah Ta'ala pilih sahabatku ni, ikhtara ala, pilih lebih alal alamin, lebih di atas sekalian alam, lebih pada semua alam. Alamin tu siwan nabiyyin wal mursalin. Tu istilahnya kenapa lah, selain daripada segala nabi-nabi dan mursalin, istisna pada alamin. Hak lain lah, kecuali puak-puak nabi dan rasul lah. Puak nabi dan rasul ni kena ambil tak suku, dia mau ni lebih semata dah daripada sahabat tu. Hadis ni riwayat Ibnu Hibban. Walaupun martabat dia pun duduk di tangan mana pun, kau kira lah tu sok doa ke orang kata, tapi hak ni semata-mata nak kira fadilat, kelebihan, afdan gitu je. Tu dia. Habis itu, wala yakhfa tarjihu rutbati man lazamahu sallallahu alaihi wasallam wa qatala ma'ahu wa qutila tahta rayatihi ala man lam yakun kadzalika wa in kana syarafus suhbati hasilan lil jami'i. Dia kata, wala yakhfa, dan tidak sunyi, jadi likulli ahadin, tidak sunyi bagi tiap-tiap orang daripada para ulama, orang yang ada ilmu lah dah. Tidak sunyi bagi tiap-tiap orang. Tak sunyi tarjihu rutbati, tak sunyilah oleh diberatkan
Tu dia. Diberatkan akan rutbati man lazamahu. Diberatkan akan peringkat bagi mereka. Kita kena berat, kena tarjih, kena memberat, mengkuatkan akan peringkat bagi mereka. Mereka yang lazama, yang mulazama, yang tetap ia iman hu akan diakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mulazama, yang tunggu tetap akan Nabi. Kena kepada puak sahabat hok tunggu Nabi, sahabat hok pasing rapat-rapat. Tu. Ku martabat mereka hok mulazamah duduk dengan Nabi sallallahu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tu puak tu. Hok rapat dengan Nabi sallallahu tu. Wa qatala ma'ahu atau pada lazamahu, dan mereka yang berperang Yaman, berperang ma'ahu sertanya sertaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak sahabat pergi sekali Nabi, Ali Badar, Ali Uhud. Tu. Wa qutila atau kepada lazamah, dan mereka yang dibunuhkan dia akan man. Dibunuh tahta rayatihi, dibunuh di bawah tentera bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal raya ni bendera. Dera Nabi, di bawah dera Nabi. Jadi di bawah tentera Nabi. Hak Nabi wagi sekali. Nabi pergi perang dari Badar masalah. Sahabat hak mati le Badar tu orang panggil man kutila tahta rayati. Hak perang di Uhud, mati di Uhud tu pun kutila tahta rayati. Maka mestilah kita kena mengkuatkan martabat mereka ni. Tarjih ala man lam yakul kadzalik. Ala takluk pada tarjih. Kita kena mengkuatkan martabat demo ni lebih atas man. Jadi ala rutbati man. Kata-kata kita. Kena lebih di atas martabat bagi mereka yang lam yakun kazalika, yang tidak ada lah man tu kainan kazalika kal mazkur. Kal mazkuri mimman lazamahu ila akhirih. Kal mazkuri mimman lazamahu. Orang hok besi tunggu Nabi dengan puak tak tunggu, lebih puak tunggu. Puak pergi perang sekali dengan Nabi dengan puak tak pergi perang sekali dengan Nabi, lebih puak perang sekali dengan Nabi. Puak dibunuh di bawah tentera Nabi dengan puak tak kena bunuh, lebih puak kena bunuh. Ya gitu dah. Hak tu tidak sunyi dah bagi kita. Tu hak tu. Padahal kata wa in kana walhan, adalah in zaidah. Wa walhan in zaidah. Walhan kana syarafus suhbati. Walhan adalah kemuliaan bagi sahabat, kemuliaan bagi bersahabat dengan Nabi. Suhbah ni bersama Nabi. Kemuliaan bagi bersama Nabi tu hasilan lil jami'. Khabar. Hasil ia dapat ia syarafus suhbah. Dapatlah ia kemuliaan bersahabat tu, dapat lil jami'i, dapat bagi sekalian mereka itu. Lil jami'i jami'ihim. Padahal kalau kita kira puak tunggu tetap dengan Nabi ataupun tak tunggu tu, dapat pahala sahabat belaka, hasil belaka sahabat tu. Tak itu ke? Kelebihan jadi sahabat tu hasil belaka. Hak pergi bunuh dengan tak bunuh, hasil belaka. Hak pergi perang dengan Nabi atau tak pergi perang dengan Nabi, hasil pahala sahabat belaka kemuliaan. Tapi kira-kira tak hasil sama pun, ada hak kuat, ada hak tak kuat. Tu dia. Faham tu dah. Soal tu pahala sahabat tu boleh berlaku, tapi lagi lebih ke tak lebih hak tengok di keadaan dia pula. Sebab tu lah Abu Bakar ia lebih pada umat ni sebuah kelebihan dia. Dan Umar akan lebih pada Sayyidina Uthman. Dan Uthman akan lebih martabat dia pada Ali. Ni sebuah kelebihan. Wa khairuhum man wulliyan wa khairuhum man wulliyan khilafah. Tu dia. Wa amruhum fil fadli kan khilafah. Dia kata. Tengok tu. Tengok tu. Di sebuah kelebihan itulah padahal semua sahabat Nabi belaka ashabikan nujum. Nabi kata sahabatku semua super bintang. Mun pergi hak mana semua dapat petunjuklah. Tu habis itu kata musannif rahimahullah anna qarnahu sallallahu alaihi wasallam afdalul quruni summan qarnal ladzi ba'dahu. Kemudian dia kata, kemudian summa atap pada qarnahu,
Kemudian bawasa al-qarnal ladzi ba'dahu. Kemudian bahwasanya qarun yang kemudian daripada qarnihi sallallahu alaihi wasallam. Summal qarna, kemudian qarun sini kena kepada apa? Ahli masa lana. Summal qarna, yani summa ahlal zamani. Summa ahlal zamani alladhi ba'dahu, sifat pada qarni lana. Ahli masa qarun yang sabata ba'dahu, sabitlah ia qarun tu, ia allazi tu sabit kemudian daripada qarnihi, qarnin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia kata qarun hak lepas pada qarun Nabi tu, qarun hak lepas qarun Nabi tu gapo? Khabar dia mazhub. Summa ni atap kepada an aqarnahu. Lepas tu khabar bagi qarna tu, khabar bagi anak iktibar atap tu mahzub. Kena katakan summa qarnal ladzi ba'dahu ai afdalu nak kata afdalu min quruni, afdalu min qurunil, apa nak kata afdalu minal qurunil lati, minal quruni allati ba'dahu. Ya kena kata gitu. Ya kena kata gitu. Yani lebih afdal daripada segala korong-korong yang kemudian daripada mana? Daripada al-qarnil ladzi ba'dah. Jadi qarun Nabi, qarnun Nabi, apa ni? Al-qarnul ladzi ba'dahu. Apa ni? Al-qarnul ladzi ba'dahu. Gitu. Ba'dahu ba'dal qarnil ladzi. Ini ba'dahu ba'da qarnin Nabi wa qarnihi. Ba'dahu ba'da qarnihi. Patih ni pun sepatutnya juga. Ba'dahu ba'da qarnil ladzi ni. Kalau gitu qarung yang kemudian daripada ni, wal summal qarnal ladzi ba'dahu ba'da qarnin Nabi ni qarun ni pula. Hal ini nombor 1. Nombor 2, qarun ni afdalu, terlebih afdal ia daripada qarun-qarun yang kemudian daripada qarun ni. Ini afdal daripada qarun ni. Hak ni apa yang qarun yang kemudian daripada qarun ni. Jadi hak nombor 2 afdal daripada nombor 3. Tu dia afdal dia tu. Maka qarun ni kena kepada qarun mana ni? Qarun tabi'in lah ni. Ni qarun sahabat. Ni dah khairul qurun wa sahbuhu khairul quruni fastami' fatabi'ul liman tabi'. Ni 3. Hak ni tabi'in, lepas tu tabi'ul liman tabi'. Ni. Baik 3 semua ni, 3 qarun. Hak ni dalam kalangan qarun yang terbaik. Lepas tu kau kurai. Nabi kata, kau depan kau kurai semata. Tahun depan akan kurai pada tahun ni. Dan tahun depan tu lagi akan kurai pada tahun depan tu. Kau kurai. Masuk akan holok ke hujung, tak ada akan jadi baik. Sok nak haraplah kebaikan yang lebih baik pada kemarin. Tak kena cari orang alim yang lebih alim pada orang dulu. Tak ada dah. Walau alim tahu mana pun tak lebih alim pada orang dulu. Dan orang dulu, anak cucu kita pun tak akan alim lebih pada orang kita.
Kalau ada juga dua tu boleh jadi. Hak tu Nabi ada hadis sebut, maknanya Nabi kata supalah umpama umatku ni supa dengan hujan, supa hujan. Tak tahu kata hak turun mula ke hak turun akhir tu ke hak lebih bermanfaat kepada tumbuhan. Boleh di hak turun di pagi tu, waktu subuh tumbuhan. Boleh di hak turun semalam tu, waktu subuh. Tak tahu kata hak mana waktu subuh tanam. Maka umatku ni pun sepatu kadang-kadang orang belakang lebih pada orang dulu lagi. Kadang-kadang ada agak dua umat ni korang kita ni ada dua yang orang tu lebih baik pada sahabat, pada korong tu, pada sahabat atau pada tabi'in. Boleh jadi kerana kelebihan tu capok tak tahu apa. Tapi bila kira cara umum, masa ni dia ke hujung semata. Tu dia. Tak gitu ke? Kalau begitu supaya kita kata lala ni tak ada. Khabar timur Imam Mahdi. Imam Mahdi. Imam Mahdi. Dia akan lebih baik pada kita ni. Dan lebih baik pada korong nu. Ya wasa dia. Dia akan ada. Dia ada agak apa selit-selit saudara. Hak tu tak iktibar lah. Hak tu tak iktibar. Kira dengan secara umum masa tu, masa dia kau hadap kok kurang semata. Cuba perhatikan kampung kita. Hari raya tahun ni tak gemar supaya tahun lepas. Dan tahun depan pun kau kurang gemar lagi pada tahun ni. Dulu hari raya sudah, lah ni hari raya tawa. Kau tawa. Wah, kaya semua benda. Orang ngaji pun malah. Kau malah pada orang dulu. Orang dulu malah orang dulu pun boleh. Malah orang dulu ingat LPO satu beg. Malah pun duk sepak puyuk, sepak jumpa ya. Kok ponok. Tapi ingat. Belok lalu pumpuk-pumpuk duduk ngapa hak ni pun ingat lagi hati. Tak ada mengaji mana pun tengok orang dulu. Kita tak ngaji sungguh lah ni. Paharak duk anak cucu kita. Allah. Sikit anak memain ngaji ni koli tak ramak nama. Mak. Mu anak mak jujur nama. Sikit lagi. Boleh jadi. Tu. Habis itu masa depan ya kokol kok kuras mata. Allah kok kuras mata. Sebab tu usahalah buat hari ni lebih baik sekali untuk kita. Usaha hari ni hak kita lebih baik. Buat temti hak hari ni. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kalau gitu ya kata ba'dahu. Tapi dalam kata kan tabi'in pula tu. Al-qarn alladhi ba'dahu tu kena ke tabi'in dah tu. Mana tabi'in ni siapa Cuba tengok takrif tabi'in sikit. Dalam dia katakan wattabi'i, dan bermula orang yang mengikut ia akan sahabat. Wattabi'i ay tabi'i as-sahabati. Bermula yang mengikut akan sahabat tu siapa maksudnya tabi'in sahabah. Tabi'in tu ialah manijtama'a bis sahabi. Tu dia. Mereka yang berhimpun ia. Bermula makna tabi'in itu ialah mereka yang berkumpul ia mereka. Berkumpul, berhimpun bis sahabati, berhimpun dan berkumpul dengan sahabat. Dok berhimpun dengan sahabat. Ni. Setengah ulama kata semata-mata berhimpun tak boleh panggil lagi sahabat. Tak apalah, sahabat ni semata-mata berhimpun dengan Nabi itu pun panggil sahabat dah. Belah tak ada dengar hadis, tak mengaji dengan Nabi pun semata duduk sekali pun panggil sahabat dah. Tapi tabi'in ni setengah ulama kata syarat kena mengaji dengan sahabat barulah panggil tabi'in. Semata-mata berhimpun tu tak panggil tabi'in lagi. Setengah ulama kata ada, tak mesti kena mengaji. Semata-mata berhimpun pun supaya sahabat juga. Semata-mata berhimpun sekali pun panggil sahabat dah. Apa panggil tabi'in dah. Maka kata dia, manijtama'a, mereka yang berhimpun ia man dengan sahabi. Tapi berhimpun tu ijtima'an muta'arafan, sebagai berhimpun. Mutlak bagi ijtima'ah. Jadi mereka yang berhimpun dengan Nabi, dengan sahabat, sebagai berhimpun yang muta'arafan, berhimpun yang boleh dikenal akan dia. Muta'arafannya yang berkenan-kenalan, yang diberkenan-kenalan. Ia ijtima'.
Tu mana yang diberkenan-kenalan. Apa makna diberkenan-kenalan? Boleh kenal gi mari. Kalau beripung tak boleh kenal gi mari, tak nampak siapa ke. Oh no, sahabat dah atas bukit tu, kita dari padai ni. Lek padai, kita tengok lagi. Oh, nampak muka pun tak nak cek. Tapi tahu kata orang gitu ya. Tu orang panggil beripung lagu tu bukan beripung yang pesing boleh kena gi mari. Maka kena beripung hak pesing boleh kena gi mari sebab kita dok lain ni. Boleh kena gi mari. Tu maka orang panggil tabi'i dah. Beripung yang pasang berkenan-kenalan orang panggil. Ni sahabat pun sepatut juga. Sahabat ni sebagai berhipung hak pesing boleh kena gi mari juga. Walaupun buta. Kalau sahabat walaupun buta sekalipun, asalkan beripun dengan Nabi, lepas tu boleh kenal Nabi. Cek dah. Ni Nabi weh, ya boleh pergi. Ni Nabi. Tak apa dah panggil sahabat dah. Syaratnya ijtima'an muta'arafan. Habis. Wala yustaratu fihi tulu al-ijtima'i. Wala yustaratu, dan tidak disyarat. Tak disyarat tu kena kata ai indal mu'tamadi, di sisi kau yang muktamad. Wala yustaratu ay indal mu'tamad. Tak disyarat di sisi kau yang muktamad. Kau muktamad kata tak syarat weh. Tak syarat fihi padanya, pada pada at-tabi'in. Tu. Tak disyarat pada tabi'in ni. Nak boleh panggil tabi'in ni tak disyaratkan tulu al-ijtima'i. Naib bagi yustarat. Tak disyaratkan akan tu ni panjang lama. Tak disyaratkan akan lama berhimpun. Tulul al-ijtima'. Tulul al-ijtima'. Maknanya lama berhimpun dengan sahabat. Ijtima' ay bis sahabi itulah. Ijtima' bis sahabi. Kena duk lama ke? Berhimpun lama ke? Kena berjejer lu ke? Kemar berhimpun seta-seta ya. Seminit dua ya. Boleh panggil lagi? Oh, tak syarat. Asal ke beripung? Sudah. Lama tak lama boleh panggil tabi'in dah. Di sisi kau yang muktamad. Adapun satu kau lagi kata kena lama. Kena lama. Sahabat tak apa, sahabat tu tak kena lama tak apa, dak seta-seta apa jadi sahabat dah. Tengok tu lebih demo. Lalu betis dah ya berjumpa, panggil sahabat dah. Tak kena duduk lama. Ni maka dia kata hak ni pun support tu tak syarat juga kena lama berhimpun kama fis sahabi. Dia kata yani wazalika adamu istirati tulis suhbah tuli ajtima. Tak apa ke wazalika, jadi kah tu tak lu mahzub, khabar bagi mubtada mahzub. Takdir lagu mana? Wazalika, dan bermula di makian itu. Di makian apa? Adamu, tidak. Istirat, tidak syarat. Tuli, lama. Al-ijtima'i, berhimpun. Kata tak syarat lama berhimpun tu, kainun kama fil sahabi. Kama, jadi kal ijtima'il ladzi sabata fis sahabi, seperti berhimpun yang sabit pada sahabat. Tu harga sahabat tu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berhimpun bersama Nabi pun tak syarat juga lama perhimpunan itu. Sebab tu dia kata kama tu. Kama tu. Jadi tak syarat supaya tak syarat juga pada sahabat pun. Ya meh tu. Habis itu wala yustaratu at-tamjizu, dan tidak disyarat pula. Jadi indal mu'tamadi juga. Tak disyarat di sisi kau muktamad. Kau yang muktamad kata tak syarat juga. Tak syarat gapo? Nak at-tamjizu, tak disyaratkan bersifat tamjid. Yakni jadi mumayyiz. Jadi orang nak boleh panggil tabi'in ni kena budak habis mumayyiz dah ke? Ke semata-mata budak ke? Boleh panggil tabi'in dah. Halo lagi tu Halo lagi. Tapi dia beripung dia kenal dah Pak Cik Mak. Kenal dah Pak Cik Mak. Dok kasih 5 Pak Cik Mak semua misalnya. Halo lagi. Tu. Boleh panggil tabi'in lagi? Boleh dah.
asalkan beripung dengan sahabat. Tak disyaratkan tamjid, tak disyaratkan mumajid. La yushtaratu fit tabi'i, tak disyaratkan pada tabi'in. Tabi'in pun tak syarat kena tamjid. Bukan kanak-kanak pun boleh jadi tabi'in. Kanak-kanak yang tak mumajid pun boleh jadi tabi'in. Tak syarat juga di sisi kau yang mu'tamad. Adapun kau satu kau lagi kata syarat, ai kena mumajid dulu baru jadi tabi'in boleh. Tak syarat ni kama la yushtaratu fi sahabi. Tu kama, yani wazalika adamu ishtiratit tamjiz. Tu fi tabi'in. Wazalika adamu ishtirat at-tamjiz fi at-tabi'in. Bermula di makkah itu tidak disyaratkan ada tamjid pada tabi'in ini. Kainun kama la yushtaratu, jadi ka'adam ishtirati ma masdariyah. Ma masdariyah la haranafi. Kama la yushtaratu, jadi ka'adami al-ishtirati. Kau baca dulu. Kama la yushtaratu, seperti tidak disyarat akan dia akan tamjid. Tak disyarat fi sahabi, pada sahabat. Jadi kata ini ka'adami ishtiratihi fi sahabi, seperti tidak disyarat akan tamjid pada sahabat. Budak-budak pun boleh panggil sahabat dah. Tak tamjid lagi. Hello, pergi masuk jumpa Nabi. Panggil sahabat dah. Tu dia. Habis itu. Sepatutnya juga. Dapat tu dah. Wa afdalut tabi'ina Uwaisu al-Qarni. Wa afdalut tabi'in, dalam kalangan tabi'in ramai-ramai itu bermula yang terlebih afdal, terlebih baik dari segala tabi'in itu siapa? Hak afdalus sahabat Abu Bakar dah. Tu dia. Abu Bakar dah. Tu. Wa khairuhum man wuliyan khilafah. Hak buat lantik khilafah 4 orang tu lebih pada semua sahabat. Lepas tu dah lepas orang ni lebih dia, lebih mengikut lantik ke. Abu Bakar lebih pada Umar. Nombor 2 3. Tu habis situ. Maka kata dia wa afdalut tabi'in, dan bermula afdan seafdal at-tabi'in. Tabi'in yang terlebih afdal sekali dia, nama dia Uwaisu al-Qarni. Ialah Uwais, nama dia Uwaisu, yang dibangsa kepada kampung Qaran. Al-mansubu ila qaryati Qarni. Tak ada kata. Yang dibangsa kepada kampung Qaran. Al-mansubu ila qaryati Qarni. Al-Qarni. Sebab tu panggil Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni ni, dia tak ada temu Nabi. Dia hidup dalam masa Nabi. Nabi dah ada, ya ada dah. Dia duduk kat Yaman tu. Dia tak ada temu Nabi. Tak ada berimej dengan, dia berimej dah, tapi tak ada mari temu Nabi. Islam siapa ke Yaman, dia berimej dengan Nabi dah, tapi tak ada mari jumpa Rasulullah di Madinah. Siapa ke Nabi mati? Hidup pada masa Nabi, tak ada jumpa Nabi. Dia bertemu dengan sahabat kita ya. Panggil tabi'in. Tapi walaupun tak ada temu dengan Nabi pun, sebab apa dia tak ada jumpa Nabi? Dia sibuk dengan mek dia. Dia tolong mek dia tu uzur dah. Tak boleh tinggal. Dia nak tinggal tak boleh. Ibu dia duk ada uzur. Sampai tu Nabi bersaksi dengan kelebihan dia. Walaupun dia tak temu Nabi, Nabi kecek nama dia di kalangan sahabat. Nabi kenal dia. Tu hari Nabi kenal Uwais. Tu. Lepas tu Nabi royak belah-belah dah ke sahabat, kata, selagi Uwais akan mari sama hukmu ni. Nabi kata, selagi Uwais akan datang daripada Yaman mengikut hubungan, mari berjumpa dengan kamu. Dia datang daripada kampung Qaran, Nabi kata. Nabi royak. Nabi pun tak bisa temu dia. Wahyu daripada Allah. Ia akan datang daripada kampung Qaran. Dia ni pasal ada penyakit baras, penyakit kulit dia. Lepas tu hilang dah. Ada setapung lagi. Ni besar duit dirham, tak hangor. Lain pada tu hangor belakang dah, Nabi kata. Di kulit dia tu ada setapung sebesar duit dirham. Hak tu tak hangor lagi.
Duk tapung lagi. Nabi kata, Nabi buat sifat lah. Kalau dia mari, kamu datang kepada dia, gi minta dia, dia berdoa, dia minta ampun kepada Allah, kamu. Kerana doa dia mustajab. Dan kalau dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampun dosa kamu. Allah, Nabi kata. Sahabat pun duk tunggu. Masuk Abu Bakar tak ada lagi. Siapa masuk Sayyidina Umar? Datang rubungnya daripada Yaman. Masa tu ibu dia mati dah lah. Tapi tu dia boleh mari. Tu. Ya Uwais ni Masya Allah. Ya mek dia tu nak berjalan tak boleh. Duk Yaman nak jalan. Tapi mek dia kata, Uwais mek ni tak kuat, tapi mek wasana wajib ya. Ya pikir mek ya dari Yaman tu mari ke Mekah. Bawa wajib buat klik. Bukan nak kereta. Duit tak ada. Allah. Uwais. Sabit tu kelebihan dia tinggi. Al-Qur. Tu. Lalu itulah satu ketika datang rombongan daripada Yaman. Bila bunyi rombongan daripada Yaman, Sayyidina Umar gaduh lah. Sayyidina Umar gitu mu. Sayyidina Umar kata, "Puak kamu ramai-ramai ni ada orang nama Uwais." Oh, ada orang datang tu. No. Sayyidina Umar pun gitu mu. Sayyidina Umar pun pergi jumpa. "Hei, mu ni nama Uwais kan?" "Ya." "Uwais bin Amir dak?" "Ya." "Daripada Yaman dak?" "Ya." "Daripada kampung Qaran dak?" "Ya." "Mu ni pasal jadi penyakit baras ke dak?" "Lepas tu hilal dah lah ni, lekat lagi, ada lagi tak hanga lagi, tapung lagi ni." "Ya." Cik dah Nabi Umar. Masya Allah. Umar kata, Umar masuk salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, apabila Uwais itu datang, mu masuk berjumpa dia, minta dia doa kepada Allah supaya ampunkan dosa kamu. Lalu tu Sayyidina Umar pun mu minta ampun aku dik. Uwais pun angkat tangan berdoa. Uwais Al-Qarni. Ni Uwais, nama dia Uwais Al-Qarni. Seabda-abdan tabi'in. Ya dak masa Nabi, tapi tak ada temu Nabi. Lepas tu dia mari duk ngaji dengan sahabat pula. Akhirnya dia Allah yang besar dia. Dia ngaji dengan sahabat, dia temu Sayyidina Ali. Mati pada masa Sayyidina Ali. Uwais. Tu dia. Tak silap kubur Kok Surya tu. Uwais. Kubur dia. Kama anna afdalat tabi'iyati Hafsatu bintu Sirina. Hak ni tabi'iyah. Hak tina pula. Sebab sahabiyah dia. Sahabat hak tina panggil sahabiyah, sahabat lelaki panggil sahabi. Maka tabi'in, lelaki panggil tabi'i. Kalau perempuan panggil tabi'iyah. Orang tina hak dia mengaji dengan sahabat. Mok pakailah ni. Hak dia ngaji dengan tok guru sahabat tu. Ramai-ramai ni ada afdal tabi'iyat. Seabdal perempuan yang jadi tabi'i ialah Hafsah bintu Sirin. Hafsah anak perempuan bagi Sirin. Ala khilafin fil mas'alati wa zalika kaunu afdali at-tabi'iyati Hafsatah tu. Jarin ala khilafin fil mas'alati. Berlaku di atas khilaf pada ini masalah, pada masalah ini. Masalah afdaliyah dia, afdaliyatit tabi'in ni. Tak sepanjang lah. Habis itu tak ada apa dah tu. Tu. Lepas tu dia kata summal qarnal ladzi ba'dahu, atap kepada qarnahu. Summa kemudian bahwasanya Qarun tu kena kepada ahlaz zaman. Qarun ahli masa. Qarun mana? Allazi ba'dahu. Qarun yang sabata ba'dahu. Qarun yang kemudian daripadanya. Daripada mana hu ni? Ba'dahu ay ba'da al-qarnil ladzi. Ba'da al-qarnil ladzi. Hak sat ni al-qarnul ladzi ba'dahu ba'da qarnihi. Hak ni thummal qarnal ladzi ba'dahu ay ba'da qarnil ladzi. Ni kena ke hak yang tiga tu. Kemudian
bahwasanya korun yang sabit kemudian daripada korun yang selepas korun Nabi. Korun tu kena kata lagi. Kena kata ai afdalu minal qurunil lati ba'dahu. Kena kata gitu juga. Takdir sifat tu juga. Afdalu minal qurunil lati ba'dahu. Lebih afdal daripada korun hak selepas pada tu pula. Lebih afdal daripada korun hak selepas pada tu. Tu dia. Maka Imam Syafi'i mana pun ada korun yang ketiga ni, tabi'in. Tabi'in Imam Syafi'i ni tabi'in. Hak jadi tabi'in tu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ni tabi'in. Dia dengan sahabat dia. Abu Hanifah, Imam Hanafi. Adapun Imam Malik pun tak ada dah. Jadi dia dengan tabi'in dah. Apa dia dengan tabi'in dah. Abu Hanifah itu Imam Malik ni yang ngaji dengan siapa? Setengah daripada guru dia, iaitu Imam Nafi'. Ada kubur tepi dia di Madinah. Kalau kita ada kubur Imam Malik dah dekat ujung. Dekat dengan tok guru dia. Kubur Imam Malik dan Imam Nafi'. Nafi' ni tabi'in. Tabi'in. Habis itu, maka kata dia rahimahullahu ta'ala, lebih afdal daripada tu 3 kurun ni. 3 kurun ni. Duk le korong tu berlaku. Lepas tu lepas tu kau hujung hadap je. Berarti korong kita lebih baik pada korong anak cucu nanti tengok. Nanti tengok. Korong 14 akan lebih baik daripada korong 15. Dan korong 15 akan lebih baik daripada korong 16 kalau ada lagi. Kalau ada lagi. Wallahu alam lah. Tu. Dan korun 16 akan lebih baik daripada korun 17 kalau ada lagi. Nak siapa dak pergi haus korun lagi. Wallahu alam. Nanti tengok anak cucu kita teruk pada masa kita lagi. Berzina, berjudi, minum arak akan teruk pada masa kita. Tak ada khala kok baik. Tak ada khala kok baik. Nanti tengok. Dia teruk. Kita ni teruk dah cakap dah pasal dah. Teruk cakap dah. Teruk lagi. Wallahu alam apa rupa dia. Tu. Lepas tu dia teruk. Kau teruk semata. Apa kacau. Wak wiko datang duduk je. Tok Ime, Tok Khotik, Tok Bila ada usaha. Tok Net, Tok Menet, Tok Nebe ada usaha di kampung tu. Sekadar witah duduk je. Bukan wiko hilang. Tak ada. Kita duduk gitu je. Tu makan parah wi hengah sakit je. Nyakit tak hilang. Nyakit tak hilang. Makan parah puasa lega ustaz. Padahal bukan nyakit dia, parah tu. Sekadar bantau gitu je. Tu dia. Tak ada yang lain. Sebab tu betulkan iman kita dalam masa ni. Lepas tu tak ada nampak tak jadi keplek kepo. Dan korang kita teruk dan korang anak cucu kita lebih pada teruk pada kita dan tak ada keplek kepo kalau mereka nak turut dajar dengan mudah. Tak ada plek gapo ni. Allah Taala. Habis itu. Gana pakai lorong mung tak bersungguh lagi mun anak cucu mung boh mau. Tok guru dulu duk ngaji kitab penuh mari tu harap atak anak nak baca tak boleh lagi. Natu tu nak baca habis tak boleh lagi. Natu tu gati dah tu. Natu tu gati tok guru dah. Tapi nak pergi duk ngajak habis semua kitab yang mengaji tak boleh lagi. Dan kitab natu ni, natu bagi kita pula. Nak gati kita tak boleh lagi. Kalau gati kita sekalipun, ia tak akan boleh semua barang hak ya geti. Tu keberkatannya, amalannya apa semuanya tak serupa. Tu alim setara mana pun orang muda tak boleh bertanding keberkatan orang tua. Tak serupa. Tu. Kemudian kata musannaf rahimahullahu taala wa yanbaghi lisyakhsi
dan segia bagi seorang. Sikit lagi dah. Wayam bagi. Tengok je dah ke? Tengok je dah ke? Sikit lagi. Wayam bagi, dia kata, dan segia. So, saya baca dalam tu banyak perkara juga tu kalau kira. Tapi tak apa dah, pasal sudah madah lah. Wayam bagi dan segia lah. Apa maksud segia? Dalam dia kata ayyutlabu. Tak ada orang hukum juga. Ya lafaz segia ni dari kitab fiqh lah. Wa emonya sujud, wa emo wajib, wa emo sunat. Dia kena kira. Jesa ya. Bila sebut kata segia dan patutlah. Kadang-kadang segia dengan mana? Yajibu, wajib. Kadang-kadang segia dengan yusannu, disunat. Tentu mana-mana so. Tapi ning pun ulama pun duk jadi tak ada kerak lagi. Maknanya duk timai dua. Tu setengah penampak ikut wajib, setengah nampak ikut sunat. Tu gitu. Maka cara kita pun bawa mari sekadar yutlabu, dituntut gitu ya. Wayam bagi dan segialah yutlabu, dituntut. Dituntut oleh syarak. Tuntutan tu putus ke tak putus? Kalau tuntut tak putus, talaban jaziman gak jadi wajib. Kalau talaban ghairu jazimin gak sunat. Tak tahulah. Tapi setengah ulama jadi berat buat sunat. Pasal tak ada kait dengan Nabi. Lihat ni, kait dengan anak dia, bukan kait dengan Nabi. Kalau kait dengan diri Nabi itu sungguh wajib. Wajib hak tu wajib, tuntut tak wajib. Maka yutlabu, dituntut. Yang ni disunatlah kita kata. Nampak mudah-mudah. Disunatkan lisyaksi bagi seorang. Lam tak lepas pada yang bagi. Segia bagi seorang, bagi orang mukallaf. Lisyaksi lil mukallafi. Lil mukallafi. Segia bagi tiap-tiap mukallaf. Segia gapo? Ayya'rifa auladahu sallallahu alaihi wasallam. Takwil masdar ayya'rifa fa'il bagi yang bagi. Segialah oleh bahawa ya'rifa, bahawa kenal ia asyaksu, orang tu. Sunat bagi seorang bahawa dia kena auladahu, yani asma'a auladihi sallallahu alaihi wasallam. Kena akan segala nama-nama. Tak kena takdir lagi. Tak kena takdir lagi asma'. Pasal adadan wa tartiban, hak tu dah tamjid mari dah. Dan kita pergi buat asma'an tu seolah kita menentu dah. Tak ada pelorong tu baik. Tengok. Ayya'rifa auladahu, bahawa kenal ia seorang, kena auladahu akan segala anak-anak baginya, bagi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Comelnya kena kenal lah anak dia, anak Nabi. Kena gapo anak dia? Adadan, bukan adan dah. Adadan, nisbah bilangan. Nisbah pada bilangan. Adadan tu kalau kita i'rab orang panggil gapo? Tamjid. Tamjid bagi lafaz auladahu. Bila ngaji ko tamjid pula, dia bagi pula muhawwan daripada apa? Maka di sini tamjid muhawwan minal mudhaf. Asalnya ya'rifa adada auladihi. Maka dia kata segia bahawa kenal ia akan bilang akan anak-anaknya, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adadan, nisbah bilangan. Kena kenal kata ada bilangnya berapa. Anak Nabi ada berapa, Mak? Nah, 7. Tu. Ingat ke tak 7? Ngaji tadi ke tak? Cikgu kata no. Dah tengok anak Nabi Terawak lagu anak-anak Nabi. Nah. Anak-anak Nabi ada apa tu? Umm Kulsum sungguh kali lagi. Zainab Umm Kulsum. Tu. Siti Ruqayyah ada berapa ke? 7. Tak bila tengok. Qasim ada berapa? 7. Siti tu seorang? Tak. Hak tu
Siti Rakijah lah, Siti Rakiyah. Sebenarnya Siti ni boleh kata Siti Fatimah, kata belaka sebenarnya. Tapi orang cikgu tadi kaya bubuh nak jadi mudah masuk lagu ya. Padahal Fatimah pun Siti Fatimah, Siti Ummu Kalsum, Siti Rakiyah, Siti belaka. Lah tu Siti ni apa? Sayyidati. Sayyidati atau Sayyidati asalnya gitu. Lepas tu CD tu CD tu ke apa? CD lagu. CD tu Sayyidi asalnya. Tu CD kita kacak CD mula CD. Tu mula Siti, mula CD, Sayyidi, Sayyidati. Asal lagu tu lah. Siti Rakiyah, Siti Fatimah, Siti Ummu Kalsum. Tu anak Nabi belaka. Habis itu ada 7 orang. Tu. Maka itu orang panggil bilangan dia. Kena bilangnya. Alhamdulillah tu ada 7. Wa tartiban. Comel juga kena nisbah tertib. Nisbah susunan. Fil wiladati. Tertib pada wiladah. Pada peranakan. Pada beranak dia. Pada peranakan dia tu. Tertib. Siapa mari dulu. Siapa sulung. Siapa nama 2. Siapa 3. Siapa bosu. Comel juga kena. Dia kata, hak ni kita tak kena ni. Tu kita tak kena. Kita tunggu cikgu ngajar tu Qasim Abdullah, hak tu lebih mudah jatuh tina ya. Qasim Abdullah Ibrahim 3 dah jatuh. Fatimah, Zainab, Ummu Kalsum, Siti Rakiyah. Hantu bila ni jatuh hak ni tina. Padahal dia bukan tu aturan tu. Bukan turut kata hak sulung usul tu waktu tu. Turut orang panggil apa panggil? Buat grup ya, grup lelaki, grup perempuan gitu ya. Maka kata dia kena akan anak cucu Nabi, anak-anak Nabi, bilangan dan tertib dan nisbah kepada tertib pada wiladah, pada beranak Nabi itu. Sebab apa yang bari ilak pada yang bari. Sebab apa kata segia selagu tu li'annahu kerana bahawasanya al-hala wasya'na damiru sya'ni. Segia kerana bahawasanya apanya yang bagi li syaksi. Segia bagi seorang mukallaf li syaksin mukallafi. Segia dan patutlah, patut kedak bagi kita mukallaf. Patut gapo? Yang bagi ayya'rifa sadatil ummati. Bukan sekadar anak cucu Nabi. Segia bagi seorang mukallaf oleh bawa kenal ia asyaksu seorang itu. Kena sadatil ummati. Kena akan segala pemimpin-pemimpin bagi umat ini. Sadat segala pemimpin-pemimpin bagi umat ini. Tu pemimpin. Jadi umat Muhammad ni siapa tua dia, tua-tua orang debat-debat tu. Molek kita kena belaka. Kena belaka. Tu kena. Imam Syafi'i kita kena. Imam Maliki ni maksudnya sadatil ummah belaka tu. Wa malikun wasairul a'immah kaza Abul Qasim hudatul ummah wa wajibun taqlidu habrim minhum. Tu ya. Semua masuk belaka. Maksudnya pemimpin belaka. Maka imam lagi kita ingat-ingat lah. Imam Ghazali. Tengok pemimpin umat belaka. Maka kalau kita kira, kita pun anak Nabi comel kita kena ingat juga. Pasal ni masuk dalam pemimpin bagi umat juga. Walaupun haluh-haluh, walaupun mati muda, mati keadaan kanak-kanak pun dikira kata sebagai pemimpin bagi umat dah. Maka kata dia, ayya'rifa auladahu, segala anak cucu baginya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak mana wahum, dan bermula mereka itu wa isti'nab. Tu soalan kata orang tanya, kam adaduhum, kalau gitu. Tu maka jawab oleh musannaf, wahum, dan bermula bilangan mereka itu. Jadi wa adaduhum, wahum jadi wa adaduhum, dan bermula bilangan bagi mereka itu auladihi, mereka itu anak cucu Nabi, bukan anak cucu, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilangan bagi mereka itu sab'atun, ialah 7. Ada 7 orang, ialah 7 khabar. Kata 7 tu wazalika kaunul auladin nabi sab'an.
jarin alal sahih, ala ta'luh mahzub, khabar bagi mubtada mahzub, orang panggil. Takdir lagu mana? Wazalika, dan bermula dimakai itu apa zalika? Kaunu adadi auladihi sab'an, keadaan bilangan anak-anak Nabi itu ada 7 tu. Keadaan bilangan anak Nabi ada 7 tu, dimakan tu jarin, berlaku ia dimakan tu berlaku ala sahih, alal qaulis sahih, di atas pendapat yang sahih. Berarti berlaku khilaf pula ni. 7 kene. Tu 7 kene. Lagu mana? Kau yang sahih kata ada 7. Ada 7. Tu. Padahal 7 ni juk khilaf betul hak jatuh. Ni bukan hak tina. Tina ni ada 4. Hak ni ittifaq ulama. Wa arba'um minal inasi tuzkaru ridwanu rabbil jami'i yudhkaru Fatimatu Zahra'u ba'luha ali wa banahum as-sibtani fadluhum jali fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulsumin zakar radiyah. Tu 4 orang. 4 orang ni ittifaq ni, tak ada khilaf dah. Anak tina ada berapa? 4. Hak tu cerak. 4 tu ittifaq. Anak jatuh ada berapa? 3 ke 2. 3 ke 2. 3 dia takau yang sahih. Anak jatuh ada berapa Kau yang sahih kata ada 3. Sebab tu lah capur jadi 7. Hak 4 ni cerak dah, tak ada siapa khilaf. Tapi hak lelaki 3 ni duk khilaf atas kau yang sahih. Maka musnah kita beri pung sekali ala sahih gitu. Kalau kita kira tubik waktu tubik ke, ya khilaf betul hak jatuh ni. Khilaf betul hak jatuh tu. Nampak tu dah? Boleh. Maka 7 di atas kau yang sahih pendapat yang betul. Tu dia katakan wa huwa qaulu aktsari ahli nasabi. Tu dia. Iaitu as-sahih. Kau yang sahih tu ialah qaulu aktsari ahli nasabi, ialah pendapat bagi kebanyakan daripada ahli-ahli nasab, ahli-ahli yang membilang keturunan, ahli-ahli yang cek keturunan. Kita panggil ahli nasab. Arab ni ada ahli dia pula. Hak pasing otak cai, orang panggil cek ingat. Ya beri pung. Ya sakut boleh. Ya sakut boleh. Ya ingat. Cek ya ingat. Arab ni ingat teh dia teh hebat tu, hewi ke hebat teh ingat tu orang Arab tu. Tu. Habis itu maka kalau sahih kata ada 7. Habis itu nah. Mana 7 orang tu? Sayyidunal Qasimu. Tu badal pada sab'atun. Bermula bilangan mereka itu 7. Manakah 7 itu? Sayyiduna Al-Qasimu. Kalau kita buat khabar mubtada mahzuf tak apa, jadi hum. Bermula mereka itu sab'atun tu comelnya takdir hum mari. Sebab apa? Sebab kita takdir betul hum ni, kita takdir adadu dah. Bermula bilangannya 7. Lepas tu kalau kiwak badar pula, nampak sayyidu tu seperbilangan juga, padahal bukan nama. Tahu tu ke? Kalau gitu, sini kita takdir khabar mubtada mahzuf mari. Ini hum, bermula mereka itu sab'atun, 7 orang tu siapa? Ialah sayyidunal qasimu, ialah penghulu kami, penghulu bagi kami. Siapa dia, nama dia? Al-Qasimu. Tu nama semua. Sayyiduna tu baru nak orang panggil apa? Beradab dengan anak Nabi ya. Sayyiduna, penghulu bagi kami, iaitu Qasim, nama Qasim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim. Sebab tu dalam dia katakan dalam dia katakan wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu mustahiran, termasyhur ia, terlatas ia dan termasyhur ia Nabi
termasyhur bi Abil Qasimi, termasyhur dengan kunyah Abil Qasim. Tu dia kunyah Abul Qasim. Nabi masyhur dengan Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Tu masyhur Nabi dengan kunyah tu. Tu. Sebab gapo masyhur dengan Abul Qasim? Ilat pada mujtahid. Termasyhur tu li annahu kana bahwasanya Al-Qasim tu. Qasim ni awwalu auladihi, ialah yang sulung bagi segala anak-anaknya, anak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ni maknanya yang pertama, yang sulung lah. Yang sulung daripada segala anak-anaknya, anak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak sulung dia nama Qasim. Mati muda juga. Tu Allah Taala nak putuskan nasab Nabi dari lagi pihak lelaki ni, kerana salah satunya nak isyarat kepada khatam dah kenabian Muhammad dengan Nabi Muhammad. Takut orang ke dia tu hikmat, salah satu hikmatnya takut orang ke dia ni, jaga orang ke dia ni jadikan anak Muhammad tu sebagai nabi pula, ganti pada ayah. Lalu tu pergi mati ke anak-anak yang lelaki tu dalam waktu muda. Wa qad nassal ulama'u ala annahu yuhramu ala ghairihi sallallahu alaihi wasallam at-takanni bidzalika. Wa qad nassa, dan sesungguhnya telah sebut dengan cara terang al ulama oleh ulama, telah mentotoh kalau kita telah meneranglah oleh ulama radhiyallahu taala anhum. Puak para ulama telah menaskan. Nassa tu ala, takluk pada nassa. Telah menentu, telah menerangkan atas bahwasanya ala annahu, di atas bahwasanya dalam irsyad ni, bahwasanya ulama berkata bahwasanya apanya, yuhramu ala ghairi, diharamkan ala ghairihi, di atas orang yang lainnya, lain daripada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain pada Nabi ni haram. Haram apa? At-takanni. Nak ipak bagi yuhramu. Diharam ke atas orang lain. Diharam akan buat kunyah. Takanni. Buat alam kunyah. Tok nama abu-abu gitu lah. Haram di atas lain pada Nabi. Buat alam kunyah. Bizalika bi Abil Qasim tu. Kita nak tak nama anak kita apa? Kita ada anak Qasim juga. Kita di anak sulung kita nama Qasim. Maka kita nak panggil kunyah kita Abul Qasim lah. Hai hare. Walaupun anak sulung kita Qasim, tapi kita nak waktu anak Abul Qasim. Tak boleh. Hare kita berkunyah dengan tu. Kerana kau dengan Nabi ya. Nak muliakan Nabi. Hare. Tu. At-takanni bizalika siwahu, selain daripadanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi seorang ya. Buat alam kunyah dengan lafaz Abil Qasim tu lain pada Nabi seorang tu ya, tak boleh. Lain pada tu haram. Tu dia. Nampak tu dah. Takanni tu buat alam kunyah tu muddat hayatihi, takluk pada takanni. Kalau takluk mana? Takluk pada yuhramu lah. Diharam pun muddat hayatihi, diharam pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teka Nabi kita hidup, sahabat-sahabat ni tak boleh tak nama kunyah dengan Abu Qasim, tinih nama kunyah Nabi. Nabi ni kunyah dia Abu Qasim dah. Ada seorang sahabat nak anak sulung nama Qasim juga, nak tak Abu Qasim juga kan? Haram, tak boleh. Wa ba'daha, atau kepada hayati atau pada muddata. Dan haram tu kemudian daripada hayati, daripada masa hidup Nabi. Lepas pada Nabi mati pun haram. Sebab masa kita lah ni dah. Nampak tu dah. Hak kata ba'daha tu ala sahih. Ala sahih ni gantung pada ba'daha. Yang kata haram selepas, haram kita buat alam kunyah dengan Abul Qasim selepas daripada Nabi mati ni, ala sahihi, ni malah takdir dah ni, di atas kau yang sahih. Kau sahih kata tak boleh juga.
Ada satu kaum kata, tak apa, Nabi mati dah, tak tinih dah. Tak bersakut dah Nabi mati dah. Teka dia hidup tu tak lehnya, dia pergi tinih dua kunyah gitu dengan dia. Dia bertanding kunyah dengan dia lagu tu. Maka haram, lepas pada mati dah tak apa dah. Tapi kau yang sahih kata, tak leh juga. Tak leh juga. Kemuliaan Nabi tetap sampai kiamat. Apa yang khusus dengan dia tetap sampai kiamat. Tu ni nak mulia ke Nabi lah dah. Waqad asha sayyiduna al-Qasimu sab'ata syahran ya. Masya-Allah. Dan sesungguhnya telah hiduplah oleh Sayyiduna Qasim. Qasim ni dah hidup berapa bulan ya? 17 syahran, 17 bulan saja. Setahun 5 bulan. Setahun 5 bulan. Meninggal dunia Qasim. Tu dia. Kubur dia berhampir dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau kita pergi kubur Maklah ada pagar. Lepas pagar tu ada likungnya 4 segi tu, kubur Siti Khadijah dekat situ. Dia bucur dengan Qasim. Senang Qasim duduk tepi tu. Dia mati di Mekah. Mati di Mekah. Habis itu maka dia kata hak tu Sayyidina Qasim wa sayyidatuna Zainabu, atau kepada Sayyiduna Al-Qasim, dan sayyidatuna, dan penghulu kami juga. Tu penghulu kami juga. Siapa dia? Sayyidatuna Zainabu, bada pada Sayyidatuna tu. Qasim tadi pun bada pada Sayyiduna. Penghulu kami iaitu Qasim, dan penghulu kami iaitu Zainabu. Zainabu. Tu baca Zainabu kerana ismul ladzi la yang sarih. Satu dalam aqidatul awam lah. Dalam aqidatul awam tu ya masyair, ya mata, ya kepek darurah. Fa Zainabun. Tu ya Zainabun. Kena Zainabu sebenarnya. Tu. Tapi ya syair. Tu dia tak leh. Kita ni bukan kalam syair, kalam nasab biasa. Habis itu, maka Zainab, nama Zainab fahiya ba'dan ya masya-Allah dia datuk ni dia susung turut tertib dah. Tertib dah. Fahiya, maka bermula ia Zainab ni ba'dal Qasimi, kainatun, adalah ia Zainab tu kemudian daripada Qasim. Tu atau waqi'atun ba'dal Qasim, berlaku jatuhlah kemudian daripada Qasim. Tu waqi'ah tu fil wiladah, jatuh lepas tu pada beranak, pada beranakan. Jadi nama dua anak, nama duanya nama Zainab. Zainab ni dia besar. Tu adrakatil islama, telah mendapat ia Zainab akan Islam. Dia beriman dengan Nabi. Dia lah Rasulullah dapat wahyu tu. Dapat masuk Islam. Wahajarat, dan telah berhijrah ia Zainab, dapat hijrah kepada Madinah. Kau dulu tak kena. Hajarat ke mana Zainab? Tak silap saya lah Zainab ni hijrah kepada, hijrah kedua. Hijrah pergi ke dulu, Habasyah dulu. 2 kali. Lepas tu lepas pada tu klik mari ke Mekah, hijrah ke Madinah pula. Sekali Sayyidina Uthman. Dia hijrah kepada Habsyah dulu. Dia le Mekah pada masa tu terkenal musyrikin sangat, nak bunuh orang Islam, nak bunuh orang beriman. Maka Nabi perintah orang Islam beriman setengah-setengah tu pergi hijrah kepada negeri Habsyah, Ethiopia lah ni tu. Nabi kata munggilah ke Habsyah. Di sana ada raja Kristian seorang yang beradil sifat dia. Dia akan dapat pelihara dan jaga kamu, melindungi kamu. Orang musyrikin tak berani dengan raja ni. Lalu tu salah satu kumpulan hak gi, rubungan hak gi Sayyidina Uthman dan juga Zainab. Tu. Kau dulu dia hak menikah dengan Sayyidina Uthman tu dia. Ruqayyah dengan dia. Tu. Dengan Pia seorang lagi. Ingat ke tak? Ingat tak? Bukan ingat ke apa? Sayyidina Uthman boleh 2 orang anak Nabi.
Ajang pertama mati, lepas tu Rasulullah berkahwin semula dengan Ruqayyah kerana tu dia. Tak ingat dah weh. Dan berhijrah kepada Madinah. Wahia dan iaitu Zainab tu akbaru banatihi, yang lebih tua. Anak sulung, ya kecek sulung juga orang tua kita di kampung kita. Ialah yang sulung daripada segala anak-anak perempuannya. Perempuan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak nama yang kedua, tapi bila kira anak tina, ya sulung hak tina. Bukan anak sulung dah, tapi sulung lek tina, faham tak? Tu orang panggil. Maka tina hak mula-mula akbaru, yang terlebih tua dari segala anak-anak perempuan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu, maka kata dia akbaru banati itu ala as-sahih, alal qaulil as-sahih. Hak kata akbaru banat tu di atas kau yang as-sah. Ada khilaf pula. Siapa hak sulung kau yang as-sah kata Zainab. Habis itu pada dulu wa sayyidatuna Ruqayyatu wa sayyidatuna Fatimatu wa sayyidatuna Ummu Kulsumin wa sayyiduna Abdullahi. Masya-Allah, ni dia susun tu tertib. Ni tertib dia. Tertib nombor 1 2 3. Molek weh hak ni weh. Kitab ni molek weh. Tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kemungkinan tak lagi ni lepas zuhur kita nak khatam lah. Nak khatam kitab ini insya-Allah. Insya-Allah taala. Tu. Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa'u wa ilayhi sabab nas'aluka 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba. وسائر خلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة أمين ربي يسمع بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد حبي وآله وصحبه عدد والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا. رب فقنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاء نتقياء علما ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء ولا تولنا وليا سواك
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين